Selamat tahun baru. 新年蒙恩。 Tahun 2024 mulai hari sekarang. 2024年就从今天开始， Kita bersyukur kita bisa melewati malam dan masuk ke dalam tahun yang baru. 我们感谢主，我们能够度过昨天晚上，进入到新的一年里面。 Setiap pagi merupakan anugerah yang Tuhan berikan lagi kepada kita. 每一个都是上帝在给我们的恩典。 Setiap hari Tuhan kasih kita sama-sama 24 jam. 每一天，上帝给我们每一个人都是一样的24个小时。 Bagaimana melewati waktu yang menjadi harta benda kita masing-masing? 我们怎样度过我们每一个人所拥有的这个产业，就 Kita 是时间。 harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan pada akhirnya. 我们到底要在上帝面前向他交账。 Mari kita berdiri 让我 bersama-sama. 们一起起立， Semua berkata puji 每 Tuhan. 个人说感谢主。 Kita bersama-sama berdoa, bersyukur karena tahun baru yang diberikan oleh Tuhan. 我们一起来向上帝祷告，我们感谢上帝，因为他赐给我们新的一年。 Mari kita 我 berdoa. 们大家一起祷告， Bapa di dalam surga, semua buka suara. 每一个人开声祷告。 Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan telah memberikan tahun yang baru kepada kami. Kami dengan gentar menghadapi. Kami dengan sukacita meneruskan. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin kami, berkati kami, buka hati kami dengan sukacita menjalankan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami, berkati kami, istri kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, semua famili handai tolan, sanak saudara kami semua. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. 阿门。 Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam Surga puji terima kasih. Silakan duduk. 请坐。 Kemarin saya bicara ada satu Firaun 3.200 tahun yang lalu yang namanya Tutankhamun, dan saya sudah siapkan foto untuk engkau melihat. Itulah harta benda yang tertinggi, yang paling top di dalam seluruh kebudayaan manusia, karena selama 3.200 tahun kuburannya tidak pernah dicuri, tidak pernah diambil, dan barangnya ini sampai sekarang masih ada. 昨天我在正道里已经讲了一个法老王在3200年之前，他名叫杜丹卡门，他的坟墓是没有被人家挖过的。 Hari ini saya sudah menemukan dan memberitahu kepada saudara. 今天我已经找到了他的照片，我向大家分享。 Umur 19 dibunuh oleh musuh. 他19岁的时候被他的敌人暗杀， Otaknya bocor dan mati. 他受伤，最后离开世界， 他 头 脑 部受伤。 穿了洞以后流出来就死了. Dan dia ini ditaruh di dalam satu kuburan 他是被放在一个坟墓里面， dengan emas, dengan semua hiasan yang paling mahal zaman 用 itu. 最昂贵的金或者是其他的材料放在 Sampai 里面。 hari ini tidak pernah ditemukan di dalam kuburan siapapun di dalam pusaka keturunan yang lebih indah dari. Dan ini asli orangnya, mumi yang masih ada. 这个就是现在还存在的他的木乃伊。 Ya, kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana bergantung hidup di dalam dunia ini. 昨天我们已经讲了有关我们在这个世界里面，我们要靠什么来过我们的生活。 Yesus berkata, hidup tidak tergantung kekayaan. 耶稣说：“生命不在乎家道丰富。 Kita menambah dua lagi. ”我们再加2点， Hidup tidak gantung
panjang pendeknya umur. 生命不在于长短的寿命， Hidup tidak tergantung penilaian orang lain. 生命不在于别人对我们的衡量。 Kalau kita mengerti 3 rahasia ini, 如果我们明白这3个秘诀的话， kita mulai mengetahui bagaimana menghadapi hidup kita yang hanya 1 kali. 那么我们就懂得怎么样来面对我们只不过一次的这个生命。 Kaya 1 kali, 富有只不过一次， miskin 1 kali, 贫穷也是一次， umur panjang 1 kali, 长寿一次， umur sedikit 1 kali, 短寿也是一次。 diterima oleh orang 1 kali, 别人接纳我们就有一次， ditolak oleh orang 1 kali. 别人拒绝也是一次。 Baru kira-kira minggu lalu saya di dalam TV menemukan 1 kalimat. 我刚刚上个星期在电视的节目，我发现一句话， Ada 1 orang salah vonis, disalah ngerti dan dimasukkan penjara 46 tahun, sekarang dilepas. 有一个人被误判，被关进46年的监牢，现在被释放出来。 Saya tidak tahu kapan umurnya dia dimasukkan penjara. 我第一次被关进监牢的时候，他那个时候几岁？ Tapi bagaimanapun dia tahu bukan dia yang salah, tapi dia yang 可 dipenjarakan. 是无论如何，他自己很明白，不是他做错事情，可是他却是被关进监牢。 Bagaimanapun membela diri, tidak ada orang dengar. 他怎么样为自己辩护，没有人要听。 Bagaimanapun cari advokat yang membela dia, tidak berhasil. 他怎样寻找律师来为他辩护，也是不成功。 Dia begitu menghabisi seumur hidup. 他就这样子过了他的一生， Mungkin sekarang sudah 70 lebih. 可能现在已经70多岁。 Lalu pemerintah mengatakan, oh ternyata dulu yang bunuh bukan kamu. 现在政府才发觉说，原来当初杀人的这个凶手不是他。 Bukti terakhir apa? 最后的证据是什么呢？ Hari orang lain dibunuh, 当那个人被暗杀的那一天， orang ini di luar kota. 这个人是在外部， Tak mungkin membunuh orang itu. 他不可能杀那个人。 Semua sudah sadar. 因此，现在每一个人都觉悟了， Semua sudah mengerti. 每一个人都已经明白了， Yang salah bukan dia. 错的不是他。 Tapi semua sudah mengerti. 可是每个人明白之后， Dia punya hidup seluruhnya sudah habis. 他的生命已经过去了， Dia sudah menjadi orang tua. 他已经变成一个老人。 Orang seperti ini 像这样子的人， bagaimana bisa mendapatkan kembali keadilan? 他怎样能够得回公义呢？ Bagaimana bisa kembali masa muda dia? 他怎样能够得回他青春的时期呢？ Selama 46 tahun, 在46年里面， dia kalau tidak di penjara, 如果他没有被关进监牢 dia，mungkin sudah berpacaran, 他可能已经恋爱， dia sudah 他 menikah, 可能已经成家， sudah 他 bahagia, 已经幸福了， sudah dapat 已 anak, 经得到孩子， sudah dapat cucu, 已经有子孙， sudah berjuang hidupnya, 已经在他的生命里面奋斗， mungkin menjadi kaya. 可能你变成富有。 Tapi semua ini hanya menjadi mimpi 可 belaka. 是这一切只是他的梦想而已。 Ini kedua kali saya sadar, kasihan orang seperti ini. 这个是第二次我想到一个人非常可怜的情形， Kali pertama saya sadar ini 觉悟到这样子的情形的时候， adalah kira-kira 38 tahun yang lalu. 就是大约38年前， Waktu saya baca novel yang pendek daripada Tolstoy, seorang pujangga dari Rusia. 当我阅读一个俄国的这个什么作者叫 Tolstoy 一个小说， Novel, ya. Kira-kira 10 pasal. 大概10章， Pasal pertama cerita sama. 第一章讲到的故事是相同的。 Orang sudah umur 86, 一个已经86岁的人， di dalam penjara. 他在监牢里面， Mendadak ada 1 tentara datang di pintu. 突然间有一位兵丁在他的门前出现， Sudah ketuk pintu, 他叩了门， dia dibangunkan. 他被叫醒。 Orang tua yang 86 tahun 这 ini 个86岁的老人家， tanya tentara, ada 他问 apa? 那个兵丁有什么事， Ada perintah dari Moskow. 有莫斯的命令， Saya disuruh mengumumkan.
我被命令要宣布， hari ini hari kebebasanmu. 今天是你的释放日， Engkau tidak perlu dipenjara lagi. 你不需要被在关监牢， Karena pengadilan di Moskow 因为在莫斯科的法院 telah menemukan pembunuh kira-kira 60 tahun yang lalu. Orang itu sudah ketahui, bukan kamu. 因为法院已经发觉了暗杀的这个凶手在60年所发生的事情， Ini 不是你，是另外 Kabar 一个 baik, 人。 mulai hari ini engkau boleh pulang Moskow. 所以，一个好消息，从今天你就可以回到莫斯科， Engkau dibebaskan. 你已经被释放了。 Waktu saya baca sampai situ, 当我阅读到那一段的时候， air mata saya turun. 我就流了泪。 Saya tanya, orang ini kasihan sekali. 我问这个人是非常 Dia 可怜， pernah hidup, 他曾经活着 tapi，hidup tidak ada arti. 可是他活着没有意义。 Dia pernah hidup, 他曾经活着， harus hidup di dalam penjara. 可是却是在监牢里面过生活， Kira-kira 64 tahun 大约64年， dia berada di dalam 他 penjara. 住在监牢里面。 Meskipun akhirnya datanglah berita keadilan. 虽然到最后他得到了这个公义的消息， Meskipun datangnya berita kebebasan. 虽然最后得到他释放的这个消息， Saya tidak tahu perasaannya bagaimana. 我不知道他的感受 Lalu 是 saya 如 baca 何。 lagi. 当我继续阅读的时候， Apa selanjutnya? 接下去的是什么事情呢？ Setelah itu dia nangis setengah mati. 之后他很哭泣的很厉害。 Sudah nangis, dia bicara, lepaskan saya 他哭泣之后，他说释放我。 sama tidak lepaskan saya. 他说释放我或者不释放我， Tak ada beda buat saya. 对我来讲没有区别， Karena setelah saya dibebaskan, 因为我被释放之后， saya punya nasib tidak ada perubahan. 我的命运就不会有什么转变。 Dia lihat kaca, saya sudah orang tua seperti bukan manusia lagi. 他照着镜子，他现在已经是一个老人家，就不再像人一样。 Engkau boleh pulang Moskow. 你可以回到莫斯科， Moskow 莫斯科 mesti naik kapal, naik kereta api 8 hari 8 malam. 不是要坐8天8夜的火车， Saya tidak ada uang beli tiket. 我没有钱买火车票， Saya tidak ada tenaga kuat ke Moskow. 我没有这个体力要回到莫斯科。 Kalau umpama saya ada uang beli tiket 8 hari 8 malam kembali ke Moskow, 即便我有足够的钱买这个火车的票的话， rumah saya di mana? 我的家里在哪里呢？我也不知道。 Papa mama sudah mati puluhan tahun yang 我的 lalu. 爸爸妈妈数十年前已经离开世 Famili 界， saya semua tidak mengenal saya. 我的亲戚都不认识我。 Orang-orang yang tahu saya dipenjarakan semua sudah benci saya. 知道我被关进监牢的朋友们现在很恨恶我， Tak ada orang bisa robah nasib saya. 没有人能够改变我的命运， Tak ada orang bisa terima saya. 没有人能够接纳我。 Saya kalau pulang ke 我 Moskow, 如果回到莫斯科， kira-kira saya menjadi apa? 大概我会变成怎样子的人 Saya 呢？ hanya berjalan di pinggir jalan minta uang menjadi pengemis. 我只不过可能会在街上跟人家讨饭。 Dia sangat membenci nasib hidupnya. 他非常恨恶他的命运。 Saya tidak mungkin lagi merubah saya punya hidup. 我不可能再转变我的生命， Saya tidak mungkin menjadi anak muda lagi. 我不可能变成一个年轻人。 Lihat orang muda jalan-jalan, 他看那些年轻人在经 dia 过， iri hati. 他非常的妒忌， Dia susah sekali. 他非常的难过。 Kamu itu kamu, 你们就是你们， kamu bukan saya. 你们不是我， Saya ini saya. 我就是我， Saya bukan kamu. 我不是你们。 Saya orang yang nasibnya malang. 我是一个很不幸运的人， Saya orang yang harus hidup di penjara 64 tahun. 我是一个必须要过64年的生活在监牢里 Dia 面。 bilang sama pemerintah, 他对政府说 saya keluar, saya tidak pulang Moskow.：“ 我如果出监牢，我不会回莫斯科， Saya mungkin tunggu lagi berapa tahun mati di Siberia. 我可能再等几年，我可能在西伯利亚离开世界。” Pengalaman membaca cerita itu 阅读这样子的小说的经验， sangat dipengaruhi. 我受了很大的影响。 Apa itu artinya hidup?
生命是什么意义呢？ Hidup untuk apa? 为了什么我们过生 Hidup 活 di 呢？ dunia artinya apa? 生活在这个世界是什么意义呢？ Pagi ini 今天早上 kita akan merenungkan 我们要思考， hidup tidak tergantung 3 hal kemarin. 我们昨天所讲的生命不在乎昨天的3点， Lalu hari ini tahun baru 然后今天是新的一年， kita akan merenungkan hidup bergantung kepada apa. 我们要思考说我们的生命是在乎什么东西呢？ Mari kita berdoa sekali 我们 lagi 再一次一起来祷告， minta tua-tua Husin pimpin kita. 同心祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢你已经带领我们从昨天进入到今年新的一年，求主帮助我们在新的一年不仅，可是我们要向主祷告，求主帮助我们用你的话语继续不断的光照引导我们，因为你的话语是我们脚前的灯，路上的光。我们这时候要聆听你的话语，求主你借着你的仆人对我们说话，求圣灵动工。Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan telah menuntun kami melewati tahun yang lalu masuk ke dalam tahun yang baru. Di dalam tahun yang baru ini kami selain bersyukur kepada Tuhan, kami juga mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan sekali lagi Engkau menerangi kami dan mengajarkan kepada kami. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah kami dan pimpin kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu Pendeta Stephen Tong boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kebenaran yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉主耶稣的名祷告。阿门。 Amin. 我们昨天讲到生命不在乎什么， Kemarin kita sudah membicarakan hidup itu tidak tergantung apa. 这个是对生命了解的消极的一个层面。 Ini adalah satu pengertian yang negatif, yang pesimis terhadap hidup itu. 那么今天是新年的开始， Tetapi hari ini adalah permulaan tahun 我 baru. 们的思想，生命应当在乎什么？ Kita akan merenungkan seharusnya hidup itu bergantung kepada 我 apakah. 们要从正面去思考我们人生的价值。 Kita mau dari sisi positif untuk merenungkan nilai hidup kita. 每个人都活一次， Setiap orang hidup satu kali. 每个人都曾经被生下来， Setiap orang pernah dilahirkan. 每个人都有父亲，都有母亲。 Setiap orang punya ayah dan ibu. 可能有的人不承认他父亲、他母亲， Mungkin ada yang tidak mengakui ayahnya atau 有 ibunya. 的人父亲、母亲不承认他。 Ada yang ayah dan ibunya tidak mengakui dia. 每一个人的命运，每一个人的感受都是不一样。 Nasib setiap orang dan perasaan setiap orang itu berbeda. 有的人死去的时候充满甘心情愿， Ada orang yang ketika meninggal mereka penuh dengan kerelaan. 有的人死的那一天完全不甘愿活在世界上， Tetapi ada orang yang ketika meninggal mereka sangat tidak rela meninggalkan dunia 但 ini. 是至少他活过了。 Tetapi paling tidak dia pernah hidup. 对于曾经活在世界上的人， Bagi orang yang pernah hidup di dalam dunia ini, 耶稣有一些评论， Yesus ada sebagian penilaian untuk mereka. 最糟的评论 Penilaian yang paling celaka adalah 论到犹大。 yang berkaitan dengan Yudas. 耶稣那人不生在世界上更好， Yesus mengatakan lebih baiklah orang itu tidak dilahirkan dalam dunia 可 ini. 能吗？ Mungkinkah? Mungkinkah orang itu lebih baik tidak pernah dilahirkan di dunia? 有没有可能那个人不生在这个世上呢？ Ibu Yuda sudah pernah nikah sama papanya Yudas. 犹大的母亲曾经跟犹大的爸爸结婚过。女人跟她的丈夫已经睡觉承孕，把犹大生出来了。 Perempuan ini sudah pernah tidur dengan suaminya sehingga mengandung dan melahirkan Yudas. 每个孩子生出来的时候， Ketika seorang anak itu dilahirkan, 妈妈都从生产的痛苦到看到孩子就忘记了一切。 seorang ibu dari kesakitan dia mengandung dan melahirkan anaknya dan sampai dia berjumpa dengan anaknya 当 itu, 母亲第一次抱着婴孩，看着这个脸孔的时候， ketika sang ibu pertama kali menggendong anak ini dan melihat wajah daripada sang 心里有 bayinya, 非常多的感情。 hatinya penuh dengan berbagai macam 难 perasaan. 道思想里面有多少多的幻想？ Dan di dalam pikirannya ada berbagai macam khayalan pula. 然后他会对孩子说 Kemudian dia bisa berkata kepada：“ anaknya, 愿你长大， kiranya setelah engkau dewasa nanti, 愿你健康， kiranya engkau menjadi sehat, 愿你顺利， kiranya engkau lancar, 愿你生活幸福， kiranya hidupmu itu 愿你 bahagia, 对人类有贡献。 kiranya engkau berkontribusi kepada 我 masyarakat. 做母亲的， Saya sebagai
sebagai ibu, 祝福你， aku memberkati engkau 使你有成就， sehingga engkau mempunyai 使 keberhasilan, 你有前途， sehingga engkau mempunyai masa 愿 depan. 上帝赐福给你。 Kiranya Tuhan memberkati engkau. 我相信 Saya percaya 犹大的母亲也对犹大讲这些话。 ibu dari Yudas juga mengatakan hal-hal ini kepada Yudas. 想不到 Tidak disangka 过了30年以后， 30 tahun kemudian 犹大被耶稣选做12个门徒里面的一个。 Yudas dipilih menjadi salah seorang dari 12 murid Yesus. 如果真正看当时的社会， Jikalau kita sungguh-sungguh melihat masyarakat pada waktu 耶 itu, 稣的存在 keberadaan dari 是 Yesus 历史上最独特的一个存在。 adalah satu keberadaan yang paling unik di dalam 耶 sejarah. 稣活在世界上， Yesus hidup di dalam dunia 跟 ini, 哪一个人活在同一个时代，都是他对那个人最大的恩典。 dengan siapa dia hidup sejaman, itu merupakan anugerah yang sangat unik yang dia berikan kepada orang-orang itu. 我在1940年生出来， Saya dilahirkan pada tahun 1940. 我盼望跟耶稣同一个时代，不可能。 Saya mengharapkan bisa sejaman dengan Yesus, tidaklah mungkin. 那是1900多年以前，耶稣生出来， Karena 1900 tahun yang lalu Yesus dilahirkan, 我们没有办法跟耶稣活在同一个时代。 kita tidak bisa hidup sejaman dengan 但是 Yesus. 我们想想，如果我跟耶稣活在同一个时代， Tetapi kita membayangkan jikalau kita hidup sejaman dengan 我 Yesus, 可以亲耳听他讲道， kita boleh mendengarkan dengan telinga kita sendiri apa yang dia sampaikan 亲 dalam firman Tuhan. 眼看见他行成 Dan 地， kita boleh dengan mata kepala sendiri melihat mujizat yang dia 亲 lakukan. 手摸到耶稣的手， Dan tangan kita bisa meraba tangan Yesus. 亲身跟随他在圣地走来走去。 Dan kita boleh bersama-sama dengan dia di tanah yang suci itu, berjalan bersama dengan 我们 dia. 多么幸福！ Hal itu betapa berbahagianya 主耶 kita. 稣啊，我盼望与你同在， Oh Tuhan Yesus, aku berharap bisa bersama dengan 我 Engkau. 盼望与你同生在一代， Aku berharap bisa dilahirkan pada zaman 我 yang sama 盼 dengan Engkau. 望亲耳听你的道， Aku berharap dengan telingaku sendiri 我 boleh 盼 mendengarkan 望 firman yang Engkau 亲 sampaikan. 眼看你行的神。 Aku berharap dengan mata kepalaku sendiri melihat mujizat yang Engkau 主啊，你 lakukan. 太伟大 Oh 了！ Tuhan, Engkau terlalu agung. 可惜 Tetapi sayang sekali, 我生的时候跟你不同代。 ketika aku dilahirkan itu tidak sejaman dengan Engkau. 有一个人讲一篇道， Ada satu orang berkhotbah, 最大的恩典， dia mengatakan anugerah yang terbesar. 很多人要知道这篇道到底讲谁了。 Banyak orang yang ingin tahu khotbah tentang siapakah yang disampaikan dalam khotbah itu. 他们一直等， Mereka terus menanti. 等这个牧师讲这篇道。 Mereka menantikan khotbah daripada sang pendeta 后来 itu. 在聚会开始的时候， Kemudian ketika kebaktian dimulai, 这个牧师说 pendeta ini berkata,：“ 我要告诉你的是最大的恩典， yang saya ingin katakan kepada kalian adalah anugerah yang 但 terbesar, 是最后是最惨的结局。 tetapi pada akhirnya adalah satu akhir yang paling tragis. ”他们就讲， Mereka 到底他要讲什么？ Mereka pun berpikir apa sesungguhnya yang ingin dia 这个 sampaikan. 牧师就开始讲， Pendeta ini pun mulai berkhotbah. 有一个人活在最伟大的时代， Ada satu orang yang hidup pada zaman yang paling agung. 见到历史上最伟大的领袖， Dia berjumpa dengan pemimpin yang paling agung di dalam sejarah. 进了最好的学校， Dia masuk ke dalam sekolah yang terbaik. 有最伟大的同学， Ada teman-teman sekolah yang paling agung. 听了最伟大的教训。 Dan dia mendengarkan pengajaran yang paling agung. 这个人幸福吗？ Apakah orang ini berbahagia? 大家都非常幸福。 Semua orang mengatakan sangat bahagia. 这个人结局应该好吗？ Apakah akhir dari hidup orang ini baik? 有最好的教育， Ada pendidikan yang terbaik. 最好的老师， Ada guru yang terbaik. 我最好的学问， Ada pengetahuan yang terbaik. 有最好的同学， Ada rekan sekolah yang terbaik. 应当是很幸福。 Harusnya dia sangat berbahagia. 讲到这里以后， Setelah sampai di sini, 那个牧师说，这个人结果一点也不幸福， orang ini akhirnya sedikit pun dia tidak bahagia. 因为他以自杀结束他的生命。 Karena dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. 人家一直想这个什么人呢、 Orang terus berpikir siapakah orang ini? 最好的学校、最好的老师、最好的同学，为什么还要自杀呢？ Sekolah yang terbaik, teman sekolah yang terbaik, guru yang terbaik, mengapa pendidikan yang terbaik, mengapa masih harus bunuh 因为 diri? 他选择了把他的老师把他卖掉。 Karena dia telah memilih untuk menjual gurunya. 为什么把老师卖掉？ Mengapa menjual gurunya? 很想得到30块钱哦，
放弃了他的一切。 Karena dia ingin sekali mendapatkan 30 keping perak dan melepaskan segala sesuatu yang 他 lain. 们开始明白了， Oh, sekarang mereka mulai 这 mengerti 个牧师讲的可能是不是犹大呢？ yang disampaikan oleh pendeta ini, mungkinkah itu adalah 牧 Yudas? 师才说这就是犹大。 Pendeta baru mulai mengatakan ini adalah Yudas. 他活过吗？ Apakah dia pernah hidup? 活过。 Pernah. 他长大吗？ Apakah dia bertumbuh menjadi dewasa? 长大。 Ya, bertumbuh 他 dewasa. 成为一个很健康的人吗？ Apakah dia menjadi seorang yang sangat sehat? 是。 Ya. 他有许多同时代的年轻人做他的伴侣吗？ Dia apakah mempunyai rekan-rekan pemuda 是。 yang sejaman dengan dia? 他有 Ya. 机会进最好的学校吗？ Apakah dia punya kesempatan untuk masuk ke sekolah yang terbaik? Yo. Ada. 因为他被收为耶稣的学生， Karena dia diterima sebagai murid dari 耶 Yesus. 稣自己做他的教授， Yesus sendiri menjadi profesor bagi dia. 但是最后他放弃了他的生命， Tetapi pada akhirnya dia melepaskan 放 hidupnya. 弃了他的前途， Dia telah melepaskan 就 masa 他 depannya. 把自己的生命断送在自杀的绳子 Dan 上。 dia mengakhiri hidupnya itu pada tali gantung diri. 现在弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasihi, 今天我们还活着， hari ini kita masih hidup. 我们还没有死， Kita belum mati. 我们人生道路走了一半， Perjalanan hidup kita baru separuh. 最后一段是什么？ Apakah sisa selanjutnya? 最后的命运是什么？ Bagaimanakah nasib kita 你 selanjutnya? 人生最后一次的决定是什么？ Apakah keputusanmu di dalam sisa hidupmu itu? 你要谨慎， Engkau harus waspada. 因为不久以后， Karena tidak lama lagi, 可能我离开世界， mungkin saya meninggalkan dunia 可 ini. 能你离开世界。 Mungkin saudara meninggalkan 那 dunia 个 ini. 时候， Pada waktu itu, 耶稣讲的话会不会适合在你身上呢？ apakah perkataan yang Yesus sampaikan itu cocok pada dirimu? 那人不生在世界上更好。 Lebih baik orang itu tidak dilahirkan di dalam dunia. 这句话的意义太深奥了。 Makna kalimat ini terlalu mendalam. 生出来是一个事实， Dilahirkan adalah satu realita. 死也将成为一个一定要发生的事实。 Mati itu juga merupakan satu realita yang pasti harus 但 terjadi. 是我问你， Tetapi saya tanyakan, 死了 setelah mati, 就完了吗？ apakah itu selesai? 这是人生哲学第一课。 Ini adalah pelajaran pertama dalam filsafat manusia. 孔子说 Konfucius mengatakan, 未知生，焉知死？ tidak mengerti hidup, bagaimanakah mengerti mati? 我们怎么生，怎样活，意义是什么，我都不明白。 Bagaimanakah kita dilahirkan, bagaimanakah hidup, maknanya itu kita tidak mengerti. 我怎样死，我以后死了到哪里，我怎么会知道？ Bagaimanakah pula saya bisa mengerti bagaimanakah saya akan mati, setelah mati saya akan kemana? 能够问这一句话的人， Orang yang bisa mengajukan pertanyaan ini 只有一种活物， hanya ada satu macam makhluk, 就是人。 yaitu manusia. 你问为什么我活着？ Saudara bertanya, mengapa saya hidup? 我会死吗？ Apakah saya bisa mati? 死了以后到哪里？ Setelah saya mati, kemanakah saya pergi? 我不知道。 Saya tidak tahu. 我告诉你，猫、狗、老鼠、狮子从来不问这个问题。 Saya katakan bahwa kucing, anjing, tikus ataupun singa tidak pernah menanyakan pertanyaan ini. 莫名其妙的在世界上， Mereka terheran-heran ada di dalam dunia 他 ini. 们从来不知道为什么他们被生下来， Mereka selamanya tidak tahu mengapa mereka dilahirkan. 从来也不问死了以后到哪里去。 Selamanya mereka juga tidak akan tanya setelah mereka mati 他 kemana mereka akan 就 pergi. 是现实的要接受已经活的这件真理。 Mereka hanya secara realistis menerima kebenaran yang mereka terima pada saat itu. 那每天为了需要，他们找东西吃； Dan setiap hari karena kebutuhan mereka mencari makanan. 为了需要，他们找他的配偶。 Demi kebutuhan mereka mencari pasangannya. 这样中国历史说，生以后 Seperti sejarah Tiongkok mengatakan setelah dilahirkan 蛇是我们的性， dan makanan dan seksualitas itu adalah kebutuhan kita. sifat yang paling dasar dari kehidupan perlu makan, perlu seks. 我们最基本的性质就是我们需要生物，食物 人需要 是这样 性。
demikian manusia, 动物是这样， demikian juga binatang. 但是人跟动物不同的地方， Tetapi perbedaan antara manusia dengan 人 binatang, 吃饱了还要再想， manusia setelah kenyang dia masih akan berpikir 人 lagi. 有了性交真会有还要负责任， Setelah manusia mempunyai kehidupan seksualitas, mereka masih harus bertanggung jawab. 动物没有， Tidak demikian dengan 吃 binatang. 完了不再想。 Setelah mereka makan, mereka tidak lagi 有 berpikir. 配偶以后，性交以后，他也不再想。 Setelah mereka berhubungan dengan pasangannya, mereka tidak lagi berpikir yang 我 lain. 告诉你， Tetapi saya katakan kepada 你 saudara, 吃什么， apa yang engkau makan, 你跟谁睡觉， dengan siapakah engkau tidur, 影响你身后离开世界以后的生活。 itu akan mempengaruhi kehidupanmu setelah engkau meninggal nanti. 如果耶稣活在今天， Jikalau Yesus hidup hari ini, 他要讲同样的话， dia mau mengatakan kalimat yang 这 sama. 个人宁可不生在世界上更好。 Lebih baiklah orang ini tidak dilahirkan di dalam dunia ini. 亲爱的弟兄姊妹， Bapak Ibu yang kami kasihi, 我们建立了归正福音教会， kita telah mendirikan gereja Reform Injili. 我们很辛苦的每个礼拜把上帝的道传给你们。 Dengan susah payah setiap minggu kita menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak 你 Ibu. 们也每一个星期好好坐下来听上帝的话语。 Kalian juga setiap minggu dengan susah payah duduk di sana mendengarkan firman Tuhan. 我告诉你， Tetapi saya katakan, 生过以后，yang sudah pernah dilahirkan， yang sudah pernah dilahirkan, 这个人就永远存在了。 maka orang ini untuk selama-lamanya dia ada. Setiap bayi kalau sudah dilahir, tak mungkin dia lenyap dari alam semesta. 每一个婴孩他被生下来之后，他不可能消灭的。请你再听一次， Saudara dengarkan sekali lagi. 一个孩子生下以后， Seorang anak setelah dilahirkan, 只要他是人， asalkan dia adalah 他 manusia, 就永远不会变成不存在。 maka selamanya dia tidak mungkin berubah menjadi tidak ada. 那几年 Berapa tahun 活在世界上 dia hidup dalam dunia 结 ini 束了， dan sudah berakhir, 完了吗？ apakah sudah selesai? 没有。 Tidak. Setiap bayi dilahir 每一个婴孩被生下， setelah mati masih ada. 他死了之后还是存在， Ada berapa lama? 有多长的时间？ Beribu-ribu tahun, 有数千年的时间， berjuta-juta 有数 tahun. 百万年的时间， Terus ada. 继续不断的存在， Dah henti-henti. 永不止息。 我要问, Saya mau tanya, ada di mana? 他在哪里呢？ Ada di surga 在天上吗？ atau 或者 ada di 在 neraka? 地狱？ Jangan main-main. 不要开玩笑。 Kamu kira kamu nikah senang-senang, 你们以为你们结婚就享乐， 很快乐. sangat suka，很 Kalau 快乐， engkau selesai tugas, 然后你做完毕了你的任务， bukan. 不是的， Engkau kira 你以为 melahirkan anak jadi papa menikmati. 你把孩子生下来，你成为爸爸就很享受。 Tak tahu tidak, 可是你知道吗？ engkau telah melahirkan satu hidup yang tak mungkin menjadi tidak ada 你 lagi. 已经把一个生命生下来，不可能会不存在了。这是何等可怕的事！ Ini merupakan hal yang betapa mengerikan. 这是何等永恒的责任！ Ini merupakan satu tanggung jawab yang betapa kekal 我 adanya. 生的孩子是永远存在的， Anak yang saya lahirkan itu akan ada untuk selama-lamanya. 我的 baby 是永远不会灭亡的， Bayi saya ini selama-lamanya tidak akan pernah 他 binasa, 不 hina. 会消灭， Dia tidak mungkin akan hilang musnah. tidak mungkin musnah, tidak mungkin tidak ada. Dia akan terus menerus bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam kekekalan. 他要必须永永远远在永恒里面向上帝交账。你知道你的 baby 可能是下地狱吗？ Tahukah saudara mungkin bayimu itu masuk ke dalam neraka? 你知道你的子孙可能上天堂吗？ Tahukah saudara mungkin anak cucu saudara naik ke surga? 那么你说是什么决定他们永恒的幸福或者永远的悲哀呢？ Lalu saudara bertanya, apakah yang menentukan kebahagiaan kekal mereka ataukah tragis kekal daripada mereka? 记得耶稣这一句话： Ingatlah kalimat Yesus ini. 那人未曾生在世界上还更好。 Lebih baik orang itu tidak dilahirkan di dalam dunia ini. 犹大的妈妈 Mama dari Yudas, 如果知道30多年以后， jikalau tahu 30 tahun kemudian 她的孩子是自杀
以后下地狱永远受痛苦。 Dan anaknya itu akhirnya akan bunuh diri dan masuk ke dalam neraka dan menderita selama-lamanya. 犹大的妈妈可能不要结婚， Maka mama dari Yudas mungkin tidak mau menikah. 可能不要她的丈夫跟她睡觉。 Mungkin dia tidak mau suaminya tidur dengan dia. 这一睡以后， Tetapi setelah dia tidur, 我就生着一个更好、不生在世界上更好的。 maka dia melahirkan seorang anak yang lebih baik tidak dilahirkan di dalam dunia. 犹大的父亲 Ayah dari Yudas, 如果知道犹大永远下地狱， jikalau tahu Yudas untuk selama-lamanya masuk ke dalam neraka, 可能他说：“那我不必结婚了， mungkin dia mengatakan saya tidak perlu menikah. 免得我生的孩子是这么悲惨，永永远远。 Agar jangan sampai anak yang saya lahirkan ini akan tragis sampai selama-lamanya. ”你问唐牧师，为什么你讲到每一天都这么恳切， Saudara bertanya kepada pendeta Stephen Tong mengapa setiap kali khotbah itu begitu sungguh-sungguh, 这样负感情？ begitu penuh dengan perasaan. 我不要你在永恒中间被上帝丢掉， Karena saya tidak mau saudara dibuang oleh Tuhan di dalam kekekalan. 因为我知道你的灵魂是永远不灭亡， Karena saya tahu jiwa saudara untuk selamanya tidak akan musnah. 你不可能消灭的。 Engkau tidak mungkin musnah. 所以我用苦口婆心对你说，回到上帝面前来。 Maka dengan bersusah payah, dengan sungguh-sungguh saya katakan kepada saudara, kembalilah kepada 我 Tuhan. 们现在讲到生命在乎什么？ Sekarang kita mau membicarakan hidup itu tergantung dengan apakah. 第一样， Yang pertama, 生命在乎与神的关系。 hidup itu tergantung kepada hubungan dengan Allah. 你与上帝的关系怎样， Bagaimanakah hubungan saudara dengan Tuhan? 决定你生命的价值在哪里。 Itu akan menentukan di manakah makna hidup atau nilai 如 hidupmu. 果你与上帝的关系是正确的， Jikalau hubunganmu dengan Allah itu tepat, 你领受的恩典是美好的。 dan anugerah yang kau terima itu indah dan baik 如果 adanya. 你与上帝的关系是正确的， Jikalau hubunganmu dengan Allah itu benar, 你永永远远中间是幸福的。 maka di dalam kekekalan sampai selama-lamanya engkau adalah orang berbahagia. 所以注意听， Maka perhatikan dengan baik. 不要随便你听朋友的话， Jangan sembarangan mendengarkan perkataan temanmu. 不要随便结交坏的朋友， Dan juga jangan sembarangan bergaul dengan teman yang tidak 不要 baik. 随便跟人去喝酒、去吸毒、去犯奸淫。 Jangan sembarangan berminum minuman keras dengan teman ataupun memakai narkoba atau berzina dengan orang lain. 这个世界有神，也有魔鬼。 Dunia ini ada Tuhan juga ada iblis. 你是谁？ Siapakah saudara? 我是谁？ Siapakah saya? 我们是上帝与魔鬼的挣扎中间，要争取我们的一个对象。 Kita adalah objek yang terus diperebutkan di antara Allah dan si setan. 上帝要你在他里面领受恩典， Allah mau saudara di dalam dia menerima anugerahnya. 魔鬼要你离开上帝，成为他的奴隶。 Dan setan mau saudara meninggalkan Tuhan dan menjadi budak dia. 这是真真实实的事情， Dan ini merupakan satu kenyataan dan realistis. 不要开玩笑。 Jangan main-main. God is planning to win over you. Allah merencanakan untuk memenangkan jiwamu. Satan is planning to win over you. Dan setan juga merencanakan untuk memenangi saudara. 你怎样用你的自由？ Bagaimanakah saudara pakai kebebasanmu? 你怎样顺服真理？ Bagaimanakah saudara taat kepada kebenaran? 你应当属于上帝。 Maka hendaknya engkau milik Tuhan. You are not belonging to Satan. Engkau bukan milik setan. Everybody, Setiap orang, take note. catat You ini. should belong to God. Engkau harus milik Tuhan. 所以我以上帝仆人的身份对 Maka 你说 dengan status sebagai hamba Tuhan saya katakan kepada saudara, ：Return to Lord. Kembalilah kepada Tuhan. Come back to your Creator. Kembalilah kepada penciptamu. Even when you are still young. Sekalipun engkau masih muda, 在你年轻的日子，你要纪念你的主。 ingatlah akan Tuhanmu pada masa mudamu. 在你还没有失败以前，回到上帝的面 Sebelum 前， engkau gagal, kembalilah kepada Tuhan. 悔改吧， Bertobatlah, 因为天国近了。 karena kerajaan Allah sudah dekat. 这是全本圣经的主题， Ini adalah tema utama di dalam seluruh 这是 Alkitab. 新约
最先的题目。 Ini adalah tema yang paling awal di perjanjian baru. 施洗约翰出来， Yohanes Pembaptis muncul tampil 天 ke 国 depan. 近了，你们一定悔 Dia 改。 mengatakan kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah 耶 kalian. 稣出来， Yesus juga tampil ke depan. 天国近了，你们应该悔改。 Kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah 这 kalian. 两个人 Kedua orang ini 开始了新约圣 telah 经， memulai perjanjian baru dalam 开 Alkitab, 始了天国的运动。 telah memulai gerakan kerajaan surga. 后来约翰被砍头， Kemudian Yohanes dipenggal kepala, 耶稣被杀死， Yesus juga disalibkan, 上帝的旨意一直走下去。 tetapi kehendak Tuhan terus 所以 dilanjutkan. 我们生命在哪里呢？ Maka di manakah hidup kita? 我们的生命在乎我们是不是属于主。 Hidup kita itu tergantung apakah kita itu adalah milik 我 Tuhan. 活在世界上 Saya hidup di dalam dunia 要 ini. 怎样活？ Bagaimanakah saya melalui hidup ini? 第一， Yang pertama, 你要归向上帝， engkau harus kembali kepada Tuhan, 明白真理， mengerti kebenaran, 得到光的照耀， dan mendapatkan penyinaran dari terang 不 Tuhan. 要活在黑暗中间。 Jangan hidup di dalam kegelapan. 第二样， Yang kedua, 我活在世界上在乎什么？ tergantung apakah saya hidup di dalam dunia ini, 在乎真正的智慧。 tergantung kepada hikmat yang sejati. 1940年的时候， Pada tahun 1940, 英国的哲学家 Bertrand Russell Bertrand Russell, seorang filsuf Inggris, 写了一篇文章， dia menulis satu makalah. 我看了我很惊奇， Setelah saya membaca, saya sangat tercengang 因为40年前我开始教哲学， karena 40 tahun yang lalu saya mulai mengajar 我 filsafat. 非常注意这些人用智慧写过什么书。 Saya sangat memperhatikan bagaimanakah orang-orang ini dengan big hikmat mereka menulis buku. Bertrand Russell 的文章第一句话说 Kalimat pertama dalam makalah Bertrand Russell ini mengatakan, ：“The world is great in knowledge, but lack in wisdom。” dunia ini sangat baik dengan pengetahuan tetapi sangat kurang dalam hal hikmat. Dunia besar di dalam pengetahuan, dunia kecil di dalam bijaksana. 我吓了一跳。 Saya sangat terkejut. Is that different Apakah begitu berbedanya between knowledge and wisdom? antara pengetahuan dan hikmat? Yes. Iya, Knowledge can be earned by your study. pengetahuan bisa didapatkan dari pembelajaran. Wisdom needs another mysterious factor to cause you fear the Lord. Tetapi hikmat tergantung kepada satu faktor yang sangat misterius ketika kita takut kepada Tuhan. 圣经说， Alkitab mengatakan, 敬畏上帝 takut kepada Tuhan 是智慧的开端， adalah permulaan hikmat, 不是知识的开端。 bukan permulaan pengetahuan. 你到美国读书， Saudara sekolah ke Amerika, 知识可以得到一大堆， saudara boleh mendapatkan banyak 但 pengetahuan, 你得到知识 tetapi engkau mendapatkan 不 pengetahuan 等于你有智慧。 tidak berarti engkau berhikmat. 那么你说智慧不一样知识吗？ Lalu saudara bertanya apakah hikmat berbeda dengan pengetahuan? Hikmat berbeda dengan pengetahuan，不同在哪里？ Di manakah perbedaannya? 智慧是知识的方向， Hikmat adalah arah daripada pengetahuan. 知识是智慧的内容， Pengetahuan itu adalah isi daripada hikmat. 智慧是知识的根基， Hikmat adalah dasar dari pengetahuan. 知识是智慧的内涵。 Pengetahuan adalah isi daripada hikmat 如 itu. 果你没有智慧， Jikalau kita tidak memiliki hikmat, 好像一辆车做得很好，但是没有方向盘， sepertinya satu mobil sudah diciptakan buat begitu baik tetapi tidak ada 很 setirnya. 多汽油没有司机， Banyak bahan bakar minyak tetapi tidak ada sopir. 机器、轮胎、车身做得很好，但是不知道到哪里去。 Mobil, mesin, roda dan semua mobil dibuat begitu baik tetapi tidak tahu mau 好 kemana. 像一个人吃得很饱、很健康，但是生命没有意义。 Sepertinya seseorang yang makan begitu kenyang, begitu sehat tetapi hidupnya tidak bermakna. 人生需要智慧。 Hidup manusia perlu hikmat. 当然，我问智慧从哪里来？ Lalu saya bertanya, dari manakah datangnya hikmat? 知识从哈佛大学来， Pengetahuan datang dari Universitas Harvard. 知识从武艺来， Pengetahuan datang dari Universitas 知 Indonesia. 识从很多学校来。 Pengetahuan datang dari banyak sekolah. 智慧从哪里来呢 Dari manakah datangnya hikmat itu? ？I am asking where is the wisdom from？ Saya bertanya, dari manakah datangnya hikmat itu? 我
读了很多书， Saya sudah membaca begitu banyak buku. 我一生买过的书超过3万本， Buku yang saya beli seumur hidup ini lebih dari 30.000. 我的图书馆里面的书多得不得了。 Buku dalam perpustakaan saya itu begitu banyak. 但我要问的不 Tetapi 是 yang saya mau tanyakan, 这些书里面的知识， bukan pengetahuan yang ada di dalam buku-buku ini. 我问的写这些书的人，他们的智慧哪里来？ Saya bertanya adalah dari manakah datangnya hikmat yang ada pada para penulis buku itu. 后来我变成牧师， Kemudian saya menjadi 我 pendeta. 传道， Saya mengabarkan firman 我发 Tuhan. 现圣经这本书 Saya menemukan Alkitab ini 比几万本书更重要。 dibandingkan dengan puluhan ribu buku itu, ini Alkitab jauh lebih 这 penting. 本书不是单单讲知识， Kitab ini bukan saja membicarakan tentang 这 pengetahuan, 本书讲智慧。 tetapi buku ini membicarakan tentang hikmat pula. 圣经里面讲智慧从哪里来呢？ Alkitab mengatakan hikmat itu datang dari manakah? 旧约圣经有3句话， Perjanjian lama ada 3 kalimat, 新约圣经有2句话。 perjanjian baru ada 2 kalimat. 请你注意听， Saudara perhatikan dengan baik. 旧约圣经讲智慧， Dalam perjanjian lama membicarakan tentang 全 hikmat, 部归纳起来就3个原则。 keseluruhan kalau kita rangkumkan hanya ada 3 prinsip. 第一个， Yang pertama, 一个人要有智慧， seseorang kalau mau berhikmat, 他要敬畏上帝， dia harus takut kepada Allah. takut kepada Tuhan， Cingwei Sangti. 不是怕警察， Bukan takut kepada polisi, 不是怕将军， bukan takut kepada jenderal, 不是怕总统， bukan takut kepada presiden, 不是怕君王， bukan takut kepada raja, 因为这些都没有什么可敬畏的事情。 karena hal-hal ini tidak ada yang perlu kita takuti. Orang-orang ini Orang-orang ini tidak perlu kita. tidak perlu kita takut，我们要敬畏的是上帝。 Yang kita harus takuti adalah Allah. 我问为什么要敬畏上帝？ Saya tanya mengapa takut kepada Allah? Allah yang sejati, 不，你给他钱，他就赐福给你。 bukan karena engkau memberikan uang kepada dia maka dia memberkati saudara. 真正的上帝 Allah yang sejati, 不是你烧香他就给你福气， bukan engkau membakar gak harus sembahyang maka dia memberikan berkat kepadamu. 真正的上帝 Allah yang sejati 不收贿赂， tidak bisa disogok. 你不必给他吃， Saudara tidak perlu memberikan makanan kepada dia 不能被你所左右的。 dan tidak bisa diatur oleh saudara. 真正的上帝 Allah yang sejati 有5个原则： ada 5 prinsip. 第一， Yang pertama, 圣洁的； yang suci. 第二， Yang kedua, 公义的； yang adil. 第三 Yang ketiga, 是慈爱的； yang penuh cinta kasih. 第四 Yang keempat, 是威严的； yang berwibawa. 第五 Yang kelima, 不跟罪恶妥协的。 yang tidak kompromi terhadap dosa. 现在弟兄姊妹 Bapak 们， Ibu yang kami kasihi, 你现在去找的上帝 Allah yang kau cari sekarang ini, 是什么上帝呢？ Allah yang seperti apakah itu? 给他一点香蕉 Oh, 啦， berikan sedikit pisang, 给他一些钱啦， berikan sedikit uang, 奉献多一点钱， persembahkan lebih banyak uang, 要赐福我的子孙。 maka dia akan memberkati anak cucuku. 圣经说这不是我， Alkitab mengatakan ini bukan aku. 我是独一的上帝， Aku adalah Allah yang esa. 我是威严的， Aku yang 我 berwibawa. 的圣洁的， Aku itu suci. 我是公义的， Aku itu adil dan benar. 是圣洁的慈爱， Aku dengan suci dan penuh cinta 我 kasih. 是良善的， Aku itu bajik 我是怜悯你， dan aku berbelas kasihan. 我不以有罪为无罪， Aku tidak menjadikan yang berdosa menjadi tidak berdosa. 我也不以无罪为有罪。 Aku juga tidak menjadikan yang tidak berdosa menjadi 当 berdosa. 我读到圣经上帝这些本性的时候， Ketika saya membaca tentang natur keilahian daripada Allah seperti 我 ini, 降服下来， maka saya tunduk dan bersujud. 你是我的主， Engkau adalah Tuhanku, 你是上帝， Engkau adalah Allah. 我敬畏你。 Aku menyembah dan takut kepada The Engkau. fear of the Lord is the beginning of the wisdom。 Takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat. 今天很多总统不怕上帝， Hari ini banyak presiden yang tidak takut kepada Tuhan. 结果做总统做的乱七八糟。 Akhirnya mereka menjabat presiden tetapi kacau balau. 今天的很多省长、市长、警察长不敬畏上帝， Hari ini banyak gubernur, banyak wali kota, banyak kepala polisi mereka tidak takut kepada 结 Tuhan. 果他们要进监牢。 Akhirnya mereka harus masuk ke dalam penjara. 不敬畏上帝的人 Orang yang tidak takut kepada Tuhan 没有办法得到智慧。 tidak bisa mendapatkan hikmat. 第一句， Itu kalimat pertama. 敬畏耶和华 Takut kepada Yehova 是智慧的开端。 adalah permulaan dari hikmat. 第二句话， Kalimat yang kedua, 认识至圣者便是聪明。 kenal kepada Sang Kudus itulah hikmat.
你认识的上帝 Allah yang engkau kenal, 是哪一位上帝？ Allah yang manakah itu? 你敬拜的上帝 Allah yang engkau sembah 有怎样的本性呢？ mempunyai sifat keilahian yang seperti apakah 应 dia? 当是圣洁的。 Yang suci. 如果你的生活也圣洁， Jikalau hidupmu itu juga 在 suci, 思想上 dalam hal pemikiran 圣洁， itu suci, 在你的言语上 dalam tutur kata saudara 圣洁， itu suci, 在你的身体上 dalam tubuh saudara 圣洁， itu suci, 在你的性生活上 dalam kehidupan seksualitasmu 你圣洁， engkau suci, 在你行为上 dalam 圣， tindak lakumu 你就是智慧。 engkau suci, maka engkau adalah orang 所以 berhikmat. 第一样 Maka yang pertama, 敬畏耶和华， takut kepada Allah. 第二样 Yang kedua, 认识他的圣洁， kenal kepada 这 kesuciannya. 是智慧人两大原则。 Ini dua prinsip yang besar bagi seorang yang berhikmat. 就是圣经加上第三个原则： Kemudian Alkitab menambahkan lagi kepada prinsip yang ketiga, 远离恶事的人就是智慧人。 orang yang jauh daripada kejahatan adalah orang yang berhikmat. 你看见肮脏的女人， Ketika saudara melihat perempuan yang kotor, 拒绝她； tolak dia. 你看见不好的犯罪行 Saudara 为， melihat perbuatan jahat yang tidak baik itu, 远离她； jauhkan itu. 你看见社会的不好的风气， Ketika saudara melihat kecenderungan yang tidak baik dalam masyarakat, 隔绝她。 berpisahlah dengan 你 mereka. 过圣洁的生活， Saudara melalui hidup yang 这第 suci. 三种， Ini yang ketiga. 这是旧约的智慧 Inilah hikmat di dalam perjanjian ，the lama. Old Testament wisdom，the Hikmat di dalam perjanjian lama. fear of the Lord，the Takut kepada Tuhan. knowledge of His holiness。 Pengertian akan kesuciannya. Depart far away from evil things。 Dan jauhkan diri daripada hal-hal yang jahat. 新约， Perjanjian baru. 新约的智慧是什么？ Apakah hikmat dalam perjanjian 你 baru? 就讲智慧讲很多， Dalam perjanjian lama membicarakan hikmat itu begitu 那么 banyak. 新约差不多好像没有讲。 Tetapi perjanjian baru sepertinya tidak 因为 membicarakannya. 我找到新约两个原则提到智慧。 Tetapi saya menemukan dua prinsip dalam perjanjian baru yang membicarakan tentang hikmat. 新约说 Perjanjian baru mengatakan，God made Jesus Christ our wisdom, Allah menjadikan Yesus Kristus menjadi hikmat bagi kita. our holiness, Kesucian kita bagi kita. our redemption。 Menjadi penebusan bagi kita. 所以新约的智慧就是耶稣。 Maka hikmat dalam perjanjian baru adalah Yesus. 你一生注意耶稣所做的工作， Seumur hidup saudara perhatikan apa yang Yesus 发 kerjakan. 现他没有一件事做错的。 Saudara akan menemukan tidak satu pun yang dia salah 你 lakukan. 注意耶稣讲的话， Saudara perhatikan apa yang Yesus ucapkan. 没有一句是没有真理的。 Tidak ada satu kalimat pun yang tidak ada 你 kebenaran. 注意耶稣为人， Saudara perhatikan tingkah laku karakter daripada 他 Yesus. 与人之间的关系， Hubungan dia dengan antar manusia. 没有一个人他跟他乱来的。 Tidak ada satu orang pun yang dia sembarangan berhubungan dengan dia. The way Jesus deal with others, Cara Yesus memperlakukan yang lain. the way Jesus so chose how to act, Cara Yesus untuk memilih apa yang dia mau the kerjakan. way Jesus discern what to do, Cara Yesus membedakan apa yang dia harus kerjakan. everything is wise. Setiap hal itu bijaksana. No point is without wisdom. Tidak ada hal apapun yang tanpa hikmat di God dalamnya. made Christ our wisdom. Allah menjadikan Kristus sebagai hikmat bagi kita. 所以效法基督。 Oleh karena itu teladanilah Kristus. 如果在旧约里面敬畏耶和华， Jikalau dalam perjanjian lama takut kepada Allah Yehova. 新约的耶和华就是耶稣基督， Allah Yehova dalam perjanjian baru adalah Yesus 要 Kristus. 跟随主， Maka kita ikut kepada Tuhan. 要相信主， Kita percaya kepada Tuhan. 要效法主， Kita meneladani Tuhan. 你才能真正的智 Barulah 慧。 kita mempunyai hikmat yang sejati itu. 第二个原则 Prinsip yang kedua. 不记在马太、马可、路加、约翰， Tidak tercatat dalam Matius, Markus, Lukas, dan 也 Yohanes. 不记在使徒行传、罗马书、保罗所有的书信。 Dan juga tidak tercatat dalam kisah Rasul Roma ataupun semua surat daripada Paulus. 新约智慧的第二原则， Prinsip kedua dari hikmat di dalam perjanjian baru 只有记载在雅各书。 hanya tercatat di dalam kitab Yakobus. 你要和平与人相待， Engkau harus dengan damai sejahtera berhubungan dengan yang lain. 要温柔对待每个人， Dengan kelembutan engkau memperlakukan satu sama lain. jangan kaku dan jangan suka marah, 不要很固执，不要常常生气， jangan suka berselisih sama 不 siapapun. 要常常跟别人有这个仇恨的行为。 Be humble, 谦卑下来， be tender, rendah hati, lemah lembut,
Be good behavior to everybody. Dan bertingkah lakulah yang baik dengan orang yang lain. Be peaceful to all your neighbors. Berdamailah dengan semua tetanggamu. 就是智慧。 Inilah hikmat. 所以旧约的智慧 Maka hikmat dalam perjanjian lama 三大原则： ada tiga prinsip yang besar. 敬畏耶和华， Takut kepada Tuhan, 认识他的圣洁， kenal kepada kesuciannya, 远远离开犯罪 dan 的事情。 jauhkan dari perbuatan yang 这样 jahat. 的人就是智慧。 Orang demikian adalah orang yang berhikmat. 新约的智慧， Hikmat dalam perjanjian baru, 认识耶稣， kenal kepada Yesus, 把耶稣接纳成为你的主， terima Yesus sebagai Tuhanmu, 跟随他， ikut dia, 效法他。 teladani dia. 第二个原则， Prinsip yang kedua, 以温柔、 dengan lemah lembut, 谦卑的态度， dengan sikap yang rendah 与 hati, 上帝同行， berjalan bersama dengan Tuhan, 以和睦、 dengan 以温 perdamaian, 柔的态度 dengan kelembutan, 接待每一个人。 memperlakukan satu sama lain. 生命要根据什么呢？ Berdasarkan apakah hidup kita itu? 生命要在乎什么呢？ Apakah yang menentukan hidup kita itu? 不是金钱， Bukan uang, 不是人对你的称赞， bukan pujian orang 也 kepadamu, 不是你生命活多么长。 juga tidak tergantung berapa panjangnya umurmu. Kita tidak tergantung tiga hal yang kita pikirkan kemarin. 我们昨天所思考的，我们的生命不在乎这三大点， 但今天我们讲生命在乎什么？ tetapi hari ini kita membicarakan hidup itu tergantung apakah? 生命在乎我们属于我们的主。 Hidup itu tergantung kepada kita milik Tuhan. 第二，生命在乎我们效法我们的主， Yang kedua, hidup itu tergantung kepada kita meneladani Tuhan kita. 用智慧来到他的面前。 Dengan hikmat kita datang ke hadapan Dia. 第三样， Yang ketiga, 生命在乎上帝给你的救赎、给你的引导跟给你的带领。 hidup itu tergantung kepada penebusan yang Tuhan berikan kepada saudara dan juga pimpinan tuntunan yang Dia berikan di dalam hidupmu. 上帝拯救你以后， Setelah Allah menyelamatkan saudara, 他不可能放弃你。 tidak mungkin Dia membuang saudara. 再听一次， Dengarkan satu kali lagi. setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, tak mungkin Tuhan membuang kamu. 当上帝拯救你以后，上帝不可能丢弃你，上帝不可能让你没有依靠或者世界。 Tuhan tidak mungkin membiarkan saudara tidak ada sandaran dengan hidup di dalam dunia ini. 像他自己生的孩子， Seperti anak yang Dia lahirkan sendiri, 他已经照顾， Dia pasti akan jaga 他 dan rawat. 一定关怀， Dia pasti akan 他 memperhatikan. 一定一步一步带领，使你可以长大成人。 Dia pasti akan selangkah demi selangkah Dia akan memimpin sehingga engkau bisa bertumbuh menjadi dewasa. Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， sudah sadarkah Tuhan tak pernah meninggalkan 你 engkau? 觉悟了吗？上帝从不会离开 I 你。 will never forsake you. Aku tidak pernah akan meninggalkan I engkau. will never depart from you. Aku tidak pernah akan membuang engkau ataupun meninggalkan I engkau. will take care of you. Aku akan menjaga dan merawat I engkau. will protect you. Aku akan melindungi engkau. I send my Holy Spirit to be your comforter. Aku akan mengutus Roh Kudus untuk menjadi penghibur bagi engkau. 圣灵成为我们的保惠师， Roh Kudus menjadi roh penghibur bagi kita. 圣灵照顾我们， Roh Kudus menjaga kita, 带领我们， memimpin kita, 呵护我们， melindungi kita, 引导我们 dan menuntun kita 走永生的道路。 berjalan di jalan yang kekal. 基督徒的生命在乎什么？ Tergantung apakah hidup seorang 在乎 Kristen 上帝应许的保守。 tergantung kepada janji pemeliharaan daripada Tuhan. 基督的生命在乎什么？ Tergantung apakah hidup seorang 在 Kristen 乎圣灵给我们关怀跟引导。 tergantung kepada pemeliharaan dan tuntunan Roh Kudus 基 kepada 督 kita. 徒的生命在乎什么？ Tergantung apakah hidup 在 seorang 乎 Kristen 真理在我们里面的光照，跟真理在我们生命中间每一步的带领。 tergantung kepada kebenaran yang terus menerangi di dalam hati kita dan terus menuntun di dalam jalan kita. You are guided by the truth. Engkau akan dituntun oleh kebenaran, You are protected by the Holy Spirit. engkau akan dilindungi oleh Roh Kudus. And your life Itulah hidupmu. must based upon the wisdom, the protection, the grace, and the guidance of the Word of Maka God. hidupmu harus berdasarkan kepada ketakut kepada Tuhan dan pemeliharaan dan tuntunan daripada Roh Kudus. 愿上帝引导我们。 Kiranya Tuhan menuntun kita. 今天我讲到就到这个地方， Sampai di sini khotbah hari ini, 我们低头祷告 mari kita berdoa. 我们
低头闭眼睛的时候， Ketika kita memejamkan mata kita, 我要请我们的传道人一个人上来带领祷告。 saya minta seorang hamba Tuhan kita naik. Aiter, yo Anton, yo Eko. Eko Mio. 你说什么？ Aiter, Rudy. 我请埃德的牧师上台 Pendeta Aiter naik, 带领我们祷告。 pimpin kita berdoa. 我们一同站起来， Mari kita bangkit berdiri. 我们一同闭着眼睛， Mari kita pejamkan mata, kita 我 berdoa 们一 bersama. 同求上帝赐福。 Kita mohon berkat yang daripada Tuhan. Kami berterima kasih di dalam penciptaan Tuhan mencipta dengan bijaksana tertinggi. 主啊，我们感谢你在你的创造里面，你用最高的智慧创造了我们。 Di dalam penebusan Tuhan tebus kami dengan Kristus sang bijaksana tertinggi. 你用最高的智慧，就是耶稣基督来救赎了我们。 Di dalam pelayanan kami dituntun oleh sang hikmat yang tertinggi. 在侍奉方面，我们被最高的智慧引导我们。 Kami berdoa biar di tahun ini 我们祷告主，但愿在今年， bijaksana sorgawi sekali lagi menuntun dan memelihara setiap kami. 属天的智慧再一次保护引导我们。 Pengetahuan boleh tinggi tetapi tanpa bijaksana kami akan lumpuh. 我们虽然有很多的这个知识，可是如果没有这个智慧，我们就会不会做什么事情。 Berilah bijaksana yang Tuhan kasih kepada Salomo waktu dia masih kecil. 主啊，求你将你赐给扫罗摩当还小的智慧也赐给我们， Dan pelihara bijaksana yang Tuhan kasih itu sampai kami usia tua. 求你也帮助我们能够保守住你所赐给我们的智慧，直到我们年老的时候。 Karena bijaksana tidak bersifat permanen. 因为这个智慧不是永久的。 Pada saat Salomo sudah tidak takut Tuhan, bijaksana Tuhan sudah undur daripadanya. 当扫罗摩已经不再敬畏上帝的时候，他的智慧就已经消失了。 Pelihara setiap umat-umat Tuhan di tempat ini. 主啊，求你保守你的子女们， Dengan takut akan Tuhan memulai hidup di 2024. 让我们开始在这个2024年里面，我们要敬畏上帝， Dengan sehati untuk menggenapkan seluruh rencana Tuhan. 我们要同心来成就主的计划。 Dengar doa kami ya Tuhan. 主啊，求你垂听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 我 berdoa. 们祷告，奉主耶稣的名， Amin. 阿门。阿门。